berlindung dengan Allah, bi Rabbin nas, Rabbin nas Tuhan manusia, Malikin nas penguasa manusia, Ilahin nas Tuhan bagi manusia. Muslimat dirahmati Allah, kita nak punya rasa bertuhan. Bila baca surah ini dalam solat, kita bertuhan. Kita ada Tuhan, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Selalu ulang supaya dia betul-betul lekat dalam hati kita, supaya syaitan lemah dengan kekuatan kita. Antara iblis, konco-konconya termasuklah Al-Khannas. Sifat Al-Khannas suka mengintai-ngintai peluang. Tahu tak betapa dahsyatnya sifat si pengintai? Dalam Quran ada ayat yang Allah tak bagi kita bertajassus. Wala tajassasu. Jangan kita mengintip-ngintip. Jangan kita mengintai-ngintai. Muslimat, ini sikap yang tidak bagus. Kita nak tahu tentang seseorang, kita pergi godam Facebook dia. Kita cari IG dia. Kita tanya dekat jiran dia, betul ke dia tu sebenarnya bla 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 bla. Mengintai-ngintai, ini sikap iblis. Okay, Al-Khannas. Jadi Al-Khannas ini, muslimat, dia sentiasa ingin meruntuhkan iman kita. Dia sentiasa mencari peluang. Kalau perbahasan dalam tafsir Al-Azhar ni, Masya Allah, kenapa ada sunnah pagi-pagi kita disuruh masukkan air ke dalam hidung sambil berselawat, kemudian kita hembuskan? Kerana lubang hidung ni antara waktu kita tidur ni yang syaitan akan masuk ke setiap pembuluh darah kita, berakhir nantinya di jantung, yakni hati kita. Dia akan masuk, ganggu, ada rasa was-was, ada rasa malas. Ini sikap Al-Khannas. Hatta orang tengah sembahyang pun dia ganggu. Sedang sembahyang Maha Esa pun dia ganggu. Iblis Al-Khannas tak ada pada orang yang tidak sembahyang. Setan lain pula yang kacau. Al-Khannas ni suka datang kepada orang yang dah merasa bertuhan, orang yang dah yakin, yang dah tak tinggal sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tahu, oh, orang yang dah buat baik ni kita boleh ganggu dengan rasa was-was. Orang yang dah buat baik ni kita boleh ganggu dengan rasa perasan, aku seorang je baik. Orang yang buat baik ni kita boleh ganggu, itulah perangai Al-Khannas. Jadi kita nak mengelakkan daripada Al-Khannas yang sangat licik. Itulah tak lain tak bukan minta lindung dari Rabbin nas, minta lindung dari Malikin nas, minta lindung dari Ilahin nas. Faham ya? Sentiasa kita rasa macam hati tak tenang, muslimat. Nabi SAW sangat menggalakkan untuk kita beramal dengan 3 kul. Sebab itu bila orang tanya, Ustazah, waktu haid kita boleh tak baca 3 kul? Saya dah biasa baca, Ustazah, sebelum keluar rumah, masa nak tidur, masa nak start kerja. Silakan. Kerana 3 kul ni biasanya bagi kita orang Melayu dah hafal, dah hadam, dah jadi darah daging. So bacalah, jadikan ia sebagai zikir walaupun waktu kita haid. Okey, amalkan. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisik-bisikkan. Perangai Al-Khannas ni, dia bukan tarik kita dah bentang sejadah, tarik kita jangan sembahyang. Dia sikap dia, kita na'udzubillah, kalau dihumban ke dalam neraka, manusia dihumban ke dalam neraka, dia akan kata, aku dulu sebenarnya dah baik, ya Allah, aku dah tutup aurat. Tapi dibisikkan pula, kalau engkau lilit sikit belah belakang, nampakkan leher, cantik lagi. Ini perangai Al-Khannas, muslimat. Engkau memang dah sembahyang, tapi alah semalam dah solat awal waktu, hari ni tak apalah lewat waktu. Ini perangai Al-Khannas. Kita kena faham, bila kita baca Suratun Nas, muslimat, di dalamnya Allah menceritakan manusia selalu tewas dengan bisikan syaitan. Nak tahu tak orang yang dihumban ke dalam neraka, bila dia berkata dekat iblis, kan, sebab engkau lah dulu yang suka bisik-bisikkan kejahatan pada aku, sebab tu hari ni aku masuk neraka. Iblis boleh cakap apa kepada manusia? Aku tak pernah engkau tengah bentang sejadah, tarik tangan kau, hui jangan sembahyang. Kita tengok anak-anak kecil kita umur 5, 6, 7 tahun bergaduh, main-main tengah sembahyang. Abang dah duduk atas sejadah, adik tarik. Adik nak sejadah ni, kan? Kita tengok, ish, tak baik anak aku ni, nakal ni. Abang dah start sembahyang, dah angkat takbir, dia tarik suruh pindah sejadah lain, dia nak duduk sejadah tu.
Budak-budak ni bukan setan, cuma dia belum mumayyiz, dia belum berakal lagi, dia masih main-main dalam solat. Tapi Al-Khannas ni muslimat, dahsyat. Dia boleh claim nanti bila dah dihumban dalam neraka, dia kata, aku tak tarik engkau suruh tak payah sembahyang. Tugas aku ni hanya membisik-bisikkan. Itu nak cerita lemahnya manusia, hanya dengan bisikan pun kita menerawang fikiran ke lain. Alah tak apalah, lambat sikit sembahyang hari ni tak apalah. Semalam dah baca 1 juzuk dah Quran, hari ni 1 muka surat pun okeylah. Ini perangai allazi yuwaswisu fi. Sampai ustazah terfikir kalau senyum seorang-seorang teringat zaman kecil-kecil dulu, susahnya aku nak baca allazi yuwaswisu fi. Rupanya maksud dia ni perangai iblis yang suka membisik-bisikkan. Dia dengki tengok aku pandai mengaji. Umur 7 tahun dulu ustaz dah puji, kau dah khatam dah Quran Muzayyana. Tapi bila sampai yuwaswisu fi tu kena marah dengan ustazah. Macam itulah lebih kurang maksud. Tersenyum seorang-seorang. Mesti ada hikmah ya. Kenapalah bengap sangat aku ni dulu nak sebut yuwaswisu fi ni. Rupanya bisikan syaitan. Aku kena lawan syaitan. Sampai dah tua ni aku kena lawan perangai syaitan yang suka membisik-bisikkan kejahatan. Jadi alim ulama, bukan hadis tahu muslimat, alim ulama ada yang berpendapat sebelum start solat bacalah surah An-Nas. Jadi ada orang bertelagah kat sini, Nabi tak baca surah An-Nas sebelum solat. Nabi, Abu Bakar, sahabat radhiyallahu anhum yang dijamin syurga, angkat je takbir, setan tak berani kacau dah. Kita bukan Nabi, kita bukan sahabat yang dijamin syurga. Maka alim ulama yang lebih hebat daripada kita memberi tips. Kita kan bila jumpa orang berjaya, apa tips tuan? Apa yang boleh share dengan saya? Memang yang tu bukan hadis, tetapi amalan-amalan mereka tu kita nak tiru selagi mana tidak melampaui apa yang Nabi SAW lakukan. Ya, Nabi tidak membaca surah An-Nas sebelum solat. Kita tak boleh membida'ahkan kerana surah An-Nas masih duduk dalam Al-Quran. Ia adalah ayat Quran, tak salah untuk kita amalkan. Kita ada rasa was-was, nak pilih yang mana ya. Dengar kawan ni cakap macam ni, kawan tu cakap macam tu. Ya Allah, barakah surah An-Nas yang aku baca ni. Ya Allah, engkau letakkanlah keyakinan pada diri aku. Hanya memilih yang engkau tolong pilihkan untuk aku. Bercakap-cakap macam tu dengan Allah. Sebab kita dah faham kehendak dalam surah An-Nas. Dibaca dalam solat, kita tahu aku akan hindarkan diri aku daripada bisikan-bisikan kejahatan syaitan. Musliman, allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Bukankah hati ini, dada ini di dalamnya ada seketul daging? Kalau dia jahat, baiklah. Kalau dia jahat, jahatlah seluruh jasad. Begitulah sebaliknya, kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dia yang akan mengarahkan tangan, ambil hak engkau saja, jangan ambil hak orang lain. Dia juga yang kata kepada tangan, ambillah, hari ni je buat yang haram pun. Hati yang mengarahkan mata, tak apalah tengok video lucah bulan Ramadan pun, na'udzubillah. Hati juga, benda jahat tu maksiat pada Allah, tutup, tengok channel lain. Hati juga yang suka telinga mendengar yang baik-baik. Hati juga yang mengarahkan telinga, pergi larilah orang tengah cerita hal orang tu tak payah dengar. Nampak tak muslimat? Kerja hati. So, kat mana datangnya hati? Dibisik-bisikkan oleh rasa was-was tadi datang. Mana satu yang kita nak pilih? Tengok pengakhiran kepada surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Yang membisik-bisikkan itu yuwaswisu fi sudurin nas, rupa-rupanya bukan makhluk bernama iblis. Konco-konco iblis ni antaranya adalah Al-Khannas. Tapi rupa-rupanya, meremang bulu roma nak cakap. Tapi rupa-rupanya muslimat dirahmati Allah, bisikan datang ni kadang-kadang bukan saja daripada jin, yakni iblis tadi muslimat, syaitan yang membisikkan kejahatan, tetapi juga daripada manusia. Sebab itu kita nak baik atau nak jahat tergantung kepada dengan siapa kita berkelompok, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berguru, dengan siapa kita berpasangan, dengan siapa kita berombongan. Macam-macam lah muslimat dirahmati Allah. Kita yang pilih orang macam mana yang kita nak kawan. Kita yang pilih dengan siapa nak ber-BFF, dengan siapa yang kawan tapi tak mesra, dengan siapa kawan yang mesra, dengan siapa yang nak dijadikan sahabat. Muslimat dirahmati Allah,
PL manusia yang suka menjadikan kita was-was, membisik-bisikkan kita, dah teguh dah. Aku nak pergi majlis ilmu petang ni. Alah kau semalam dah pergi majlis ilmu, hari ni je temankan aku. Ustazah Zai suka bergurau di majlis ilmu. Ustazah cakap kalau jumpa orang macam ni, sebut kat dia minal jinnati wan nas. Tiup dia sampai terbalik tertongging. Engkau apa hal baca minal jinnati wan nas kat aku? Aku ni iblis tak kacau aku. Engkau pula yang kacau aku. Sebab tu kadang-kadang yang merosakkan niat baik kita bukan saja di kalangan jin, tapi juga di kalangan manusia. Masya Allah, terkait rapat dengan hadis Nabi SAW, kita ini adalah dengan siapa kita berkawan. Muslimat dirahmati Allah, pentingnya kita pesan pada anak-anak kita. Bukan semua yang berkawan dengan kita tu yang ikhlas, yang baik, yang nak berpimpin tangan masuk ke dalam syurga. Kena hati-hati sayang. Jangan berkawan dengan si kaya saja sebab kita ada niat, ada kepentingan. Jangan berkawan dengan yang miskin saja sampai dia selalu merendahkan diri, tak nak berusaha, hanya meminta-minta. Contoh, bukan semua orang kaya mulia. Bukan semua orang miskin itu hina. Bukan, muslimat dirahmati Allah. Tapi tergantung bagaimana hubungan kita dengan Allah. Perhatikan ya, hadis Nabi SAW. Ayah sabul insan, di dalam tafsir Al-Azhar. Ayyutraka sudah. Hadis pula. Suratul Qiyamah ayat ke-36. Apakah menyangka manusia itu bahawa ia akan dibiarkan saja hidup terlonta-lonta? Bahasa Hamka. Maksudnya, hati kita ni muslimat dirahmati Allah kena berpaksikan tadi 3 ayat yang pertama hanya untuk Allah semata-mata. Kuat, pasak sungguh-sungguh supaya bila datang Al-Khannas kita tidak mudah terpengaruh. Satu. Kedua, jenis manusia. Manusia yang suka mengajak kita kepada kejahatan, suka mengacung jadi batu api pada kita. Kita tegas dengan pendirian kita. Ini pentingnya kita berlindung dengan mengulang-ulang surah An-Nas. Subhanallah muslimat. Hamka menceritakan pada kita. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Khannas, ada yang halus, ada cara kasar, ada yang kasar atas kasar. Muslimat dirahmati Allah. Kasar ni maksud bahasa Hamka nampak. Yang nampak ni apa? Jin kita tak nampak. Cuma macam gerak hati. Kan? Dia dibisikkan, kita pun alah tak payahlah sembahyang sunat hari ni. Contoh, padahal hari-hari kita sembahyang sunat. Yang kasar, maksud Hamka yang kasar ni adalah manusia. Kan kita nampak pada mata. Terkadang yang mengajak kita kepada kejahatan adalah manusia. Sebab tu berhati-hati dengan manusia. Ini datangnya surah An-Nas. Muslimat, kita tak ada Swiss khas. Bila kita jumpa orang, okey aku tekan Swiss soleh. Semua tiba-tiba dia kawan dengan kita jadi soleh kan. Apa hal kau bila kawan dengan Muzayyanah Abdullah tu kau jadi soleh? Sebab dia toeng tekan butang soleh. Aku pun jadi soleh. Kalau macam tu senanglah muslimat. Kita tak tahu siapa orang yang datang di hadapan kita. Dalam kitab 50 ciri munafik, 50 ciri orang-orang munafik yang Masya Allah tak sangkanya aku ini rupanya perangai dia yang boleh membawa kita ke jalan kejahatan kalau kita tidak berhati-hati. So penapisnya hanyalah iman. Nampak ya muslimat? Kata Hamka, kerana kelengahan kita timbullah penyakit was-was dalam dada. Sebab tu penyakit was-was sangat bahaya. Datang pula pelajaran fiqh. Kita dah belajar kenapa perlunya tahu rukun, tahu tentang sunat, tahu mana makruh, tahu yang mana batal, supaya terhindar kita daripada sifat was-was dengan ilmu. Hilang keberanian menegakkan yang benar. Takut nak bercakap yang benar juga penyakit lawan dengan surah An-Nas. Dan takut nak menangkis yang salah. Benda yang salah kita tak berani tegur. Sifat kita kadang-kadang muslimat. Cari kekuatan dengan surah An-Nas. Kenapa aku nak takut dengan bisikan manusia? Kalau kau cakap macam tu nanti dia tinggalkan kau, nanti dia ceraikan kau. Nampak tak muslimat? Sehingga rugilah hidup di tengah-tengah pergaulan manusia yang menempuh jalan yang berliku-liku ini.